Okey, balik kepada cerita. Anwar kata tak payah kita nak layan semua kerenah dia. Ini berkenaan dengan gaji beliau. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan kerajaan perpaduan pimpinannya akan terus fokus melaksanakan tanggungjawab dan amanah walaupun berdepan kerenah pihak tertentu yang mempertikaikan dasar dilaksanakan. Tanpa menyatakan secara terperinci perintah dimasukkan, Anwar berkata, kerajaan mempunyai banyak tugasan yang perlu diberi tempuan bagi membantu rakyat dan bukan semata-mata melayan kerenah pihak terbabit. Tak payahlah kita nak layan semua kerenah dia, kita tak ambil gaji pun dia marah. Ambil gaji kata tinggi sangat. Ini masalah orang politik yang tidak diperingatkan untuk apa kita berjuang dan memimpin. Pemimpin itu kita menunjukkan contoh yang baik. Siapa yang tidak mahu kemudahan? Saya pun mahu. Tetapi kita perlu memikirkan tanggungjawab bahawa rakyat yang lain susah, katanya ketika berucap pada program minum petang di Lembah Perdana di Bukit Mertajam hari ini. Turut hadir isteri beliau, Datuk Seri Wan Azizah. Anwar berkata pimpinan kerajaan perlu menunjukkan teladan baik dan menghentikan perkara yang boleh merosakkan negara. Saya tak nafi memang banyak kes-kes, tetapi saya kata sejak saya jadi Perdana Menteri, saya tidak tolak ansur dan saya ucap terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri dan Menteri serta Timbalan Menteri. Saya nampak cepat. Saya kata turun gaji, kita turun gaji. Saya kata jimat belanja, kita jimat belanja. Orang politik ada tanggungjawab dia. Penjawat awam ada tanggungjawab dia. Barulah negara kita boleh bangkit semula. Dalam pada itu, Anwar dan juga Presiden PKR berkata, kawasan Parlimen Pematang Pauh yang pernah diwakilinya sebelum ini masih dianggap kubu kuat PKR walaupun parti itu tewas kerusi berkenaan pada PRU ke-15. Saya tidak pernah lupa Pematang Pauh walaupun kita tahu saya kepolisian Tambun, tetapi asas kekuatan kita tetap Pematang Pauh. Walaupun kita diuji, tetapi insya-Allah kita akan tawan semula. Dia pemikiran saya kata kenapa Pematang Pauh tu boleh tumbang, kita kata. Macam saya pergi ke Pematang Pauh, saya turun dari itu ke Pematang Pauh, saya jumpa dengan orang di sana. Kita dapati bahawa antara sebab yang utama kenapa kejatuhan di Pematang Pauh ini adalah kerana propaganda yang dibawa oleh Perikatan Nasional, terutama PAS. Kita tengok penceramah PAS tu lah, Ustaz PAS yang menang dekat Pematang Pauh tu. Kadang-kadang ni tuan-tuan, masyarakat kita ni majoriti dia jahil. Bila saya jahil ni bukan maksud jahil agama, tak pandai semayang, tak. Jahil erti kata ilmu dia tak tinggi. So bila seorang ustaz dia bercakap benda yang mengapu pun orang percaya. Dan ada satu video tu lah, Ustaz PAS tu, Ustaz Pematang Pauh tu lah, sebelum video lama. Tapi dia ceramah, dia kata apa? Siapa yang ada Sahih Bukhari dalam rumah dia, pencuri takkan masuk. Siapa Ustaz? Imam Bukhari sebut, siapa-siapa dalam rumah dia ada Sahih aku, rumah dia pencuri tak masuk. Siapa-siapa atas kapal dia ada Sahih aku, kapal dia tak tenggelam. Siapa-siapa dalam kenderaan dia ada Sahih aku, kenderaan dia takkan dicelakakan. Itu satu benda yang tak betul. Itu tahyul. Tahyul tu. Siapa kata? Sebab apa? Kalau tak masuk, rumah banyak yang ada Al-Quran, ada je pencuri masuk. So kita nak kata macam mana? Takkanlah Bukhari itu lagi tinggi daripada Al-Quran. Tetapi orang percaya. Ada yang percaya. Ini tahyul sebegini orang percaya. Dan tahyul itu dibawa dalam politik, dia jadi bahaya. Agama satu hal bahaya juga. Tapi bila dibawa dalam politik, tahyul ini ramai yang percaya. Kalau kita sokong PAS masuk syurga, tahyul. Kan, kalau kita berjuang atas dasar PAS seolah-olah kita berjihad di agama Allah, mati kita mati syahid, tahyul. Itu semua tahyul, mainan-mainan PAS, tuan-tuan. Seolah-olah dia kata kalau kita laksana hukum Islam hudud, kita akan selamat dunia akhirat. Bukan masalah itu. Dia orang tak boleh laksanakan pun dan tak pernah cuba nak laksanakan. Sebab kita kena faham undang-undang itu bukan setakat hudud. Kalau hudud tu tak boleh dilaksanakan kerana ketidakadilan. Kita pun tahu cerita Umar Al-Khattab, bagaimana Umar menangguh hudud kerana pada masa itu ada kemarau. Kerana dia tahu kalau diwujudkan hudud akan berlaku ketidakadilan. Hukuman ni tuan-tuan, hukuman ini, apa saja bentuk hukuman, dalam bentuk apa sekalipun, dia tak penting hukuman itu, yang penting substance pada hukuman. Kita letaklah hukuman paling berat. Kita tahu hukuman gantung, hukuman dadah di negara kita gantung. Hukuman dadah, mengedar dadah di negara kita gantung. Tapi kenapa ramai masih orang mengedar dan menghisap dadah? Sepatutnya, logiknya, kalau hukuman dah berat sampai gantung, setakat potong tangan, tak ada benda lah, ini gantung tuan-tuan. Pun masih ramai orang buat. Kenapa masih ramai orang buat? Kerana apa? Kita tak selesaikan masalah yang core. Apa masalah core ini yang Anwar sebut? Masyarakat madani.
Masyarakat berpemikiran. Ini yang Anwar sebut. Apa core je tuan-tuan? Korupsi. Sebuah masyarakat madani adalah masyarakat yang tidak atau terlalu kurang korupsi, rasuah. Ini yang bercakap soal agama. Boleh nak menjustifikasikan rasuah itu sebagai sedekah. PAS tidak pernah menolak dakwaan. Sebab itu kenapa semalam dan 2 hari lepas PAS kata UMNO tak layak bercakap dan mempersoalkan Haji Hadi. Dia tak sebut habis tu. Kalau PAS sebut, dia kata dia boleh sebut bahawa kami terima duit daripada UMNO. Dia tak nak sebut yang tu je. Sebab dia tahu UMNO pun buat benda macam tu. Pada masa itu UMNO pun buat benda yang sama. Sebab itu dia kata cerminkan diri dulu. Itu sebab kenapa cuma PAS Wakil Pemuda patut dia tak nak extend satu lagi. Kalau dia extend satu lagi, kalau dia buka cerita, sebenarnya nak cerita, kami pun terima duit daripada UMNO. Kalau dia cakap macam tu, maka benarlah dakwaan kita. Dan kenapa benda itu besar? Apa salahnya PAS terima duit daripada UMNO? Memang tak salah. Tak ada salah apa pun. Cuma kena ingat, pada waktu itu PAS bersama dengan Pakatan Rakyat. So, bila bersama dengan Pakatan Rakyat, tiba-tiba menerima duit daripada musuh kita, bukankah itu khianat? Bukankah itu apa yang kita namakan sebagai khianat? Kenapa itu pula dikatakan boleh? Faham apa yang saya cuba sampaikan kat sini? Sebab itu, tuan-tuan, dalam persoalan yang kita bawa bila kita menyentuh mengenai perkara masyarakat madani, Islam, saya disuruh bercakap tentang perkara ini sebab masih ramai yang termakan dengan dakwah PAS. Masih ramai yang termakan dengan dakwah agama, bangsa. Kita masih ramai yang termakan dengan perkara ini. Di kenegerian, Sarawak Sarawakian, Sabah Sabahan. Kita masih ramai yang terperangkap dengan propaganda ini. Ada seorang pernah cerita kat saya kan, orang bukan Islam. Dia kata ada seorang Melayu ni, dia kata, dia jawab salam dengan aku. Saya perasan lepas saya baca, dia pergi lap tangan dia. Allah, Islam tak ajar sampai macam tu sekali. Tapi kita membawa Islam sekarang ni bukan Islam atau agama tu memimpin kita. Kita memimpin agama. Kita yang menentukan dalil mana yang sesuai tak sesuai. Daripada sedekah, rasuah, dia jadi sedekah. So selepas ini di Kelantan dan Terengganu ambil duit daripada PAS tapi undi Pakatan Harapan. Okey? Itu cara kita nak mengelakkan benda itu jadi rasuah. Itu saja. Alright. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang menonton, yang share, yang like. Saya harap tuan-tuan terus share, like dan juga terus sebarkan apa benda yang saya nak cakapkan ni. Sekian daripada saya. InsyaAllah kita akan terus live. Tak kisahlah apa orang nak kata. Dah jadi kerajaan pun nak terus live. Biar kita bagi penerangan dengan cara kita. Kita jumpa lagi insyaAllah. Sekian daripada saya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Yang penting lawan, tetap lawan pemberi sedekah. Assalamualaikum.